Tak ada. Nafsi masing-masing. Atas dunia je. Mu mati aku makan saka. Aku mati mu bahan saka. Atas akhirat tak ada kena-mena. Nah, ayah tengok anak guli batin jirit orang di padang mahsyar, tak ada masa nak layan. Nah. Dan setengahnya duduk pada tasyahud akhir tawarruk, iaitu duduk atas dua punggungnya. Ni sunat. Kita duduk tahiyat akhir, sunat punggung duduk atas latar pada mazhab Syafi'i. Faham boleh? Mazhab lain dia duduk macam tahiyat awal. Dia duduk macam tahiyat awal. Dan kalau kita nak duduk tahiyat akhir macam tahiyat awal, apa hukum? Hukumnya harus. Dengan baik tu. Hukumnya harus, bukan makruh. Boleh? Kan kata makruh pula. Harus. Sebarang duduk tahiyat akhir sah belaka. Hatta duduk bersila sekalipun kepala lutut tinggi, macam dia megak panji alang duduk, sah juga. Syarat dinamakan duduk. Tapi tak ada lah tu imam duduk sila, pelik lah tengok. Tapi kalau semayang di rumah duduk sila sah. Nak khabar takut kata tu imam. Tengok gua ni tu imam duduk macam tahiyat awal, kita niat mufarakah wada. Ni bukan masalah benda, masalah afdal. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan fuqaha yang mengikut beliau mengatakan semua cara duduk pada tahiyat akhir adalah harus belaka. Paling afdal duduk tawarruk, iaitu punggung duduk atas bumi, kaki kiri keluar ke bawah peti kanan, macam kita duduk tahiyat akhir. Tapi nak khabar sikit, kalaulah rapat sangat soft, tak macam sembahyang Jumaat speed, maka tak payahlah duduk tawarruk, jadi nyanyi ngak, jadi sakit orang. Duduklah tahiyat akhir macam tahiyat awal. Kerana jadi tindih atas kaki orang tindih atas kaki kita, tak ada dah nak khusyuk, bahkan dalam hati lambatnya tu imam salam, sakit dah kaki aku ni. Kalau langgar tak apa duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk. Tapi yang kemah-kemih dah sampai kemah, kalau kita nak ni nak kesak juga, nak apa juga punggung ni ada dalil dah. Bila rasa kemah, duduk macam tahiyat awal. Ingat tu tahiyat akhir tu, kita rasa ketak dah nak turun punggung, duduk macam tahiyat awal. Semua ulama kata sah, tak sah bimbang. Ada juga jenis keras tak tahu kala, dia ingat tu wajib duduk gitu. Tak, sunat kalau lega. Dah tak lega, dia nak duduk juga. Tak bunyi mata nak tubik gembong. Kawan tu kaki tubik jalan luar, dia pergi duduk atas kaki tu, memang tak kosong. Tak. Memangnya Natal ni tak tengok dah hati sebelah, jadi kacau halu. Tak. Sakit orang. Dah. Pasal kita tak pandai, tak ada politik dalam sembahyang, tak pandai takbir. Anggar dah nak pergi, duduk tahiyat awal, duduk. Ni bagi tahiyat awal. Duduk. Istiwa. Iftirah. Ingat tu. Kita nak duduk tawarruk tak boleh pasal sakok dinding tau. Biras sekali. Duduk tahiyat awal. Hukumnya sah, boleh pahala sunat. Ni nak tegak juga, cabut papan dinding. Dan keluar kaki kiri di bawah beti kanan. Dan pada tasyahud awal dan duduk ada sujud dan duduk istirahat, iftirah namanya, duduk atas tapak kaki kiri dan mendirikan kaki kanannya. Gini. Sunat lagu ni. Ni perkara sunat, faham baik, bukan perkara rukun semayang. Kalau kita duduk berunjuk kaki belak pun sah juga. Macam orang semayang duduk, kaki straight kaki belak sah juga. Nak duduk sila lah, sah juga. Dia tak boleh duduk kaki kita ni waktu tepik dua begitu, tapi tak duduk atas kaki, duduk atas latar. Jadi macam menatang, tak boleh gitu. Tak. Batu sujud, masih sujud jangan ubuh atas apa? Atas latar ni, siku, akak sikit. Yang ubuh atas latar jadi macam guys anjing duduk. Tak molek. Duduk anjing. Baik. Dan setengahnya sunat menggenggamkan anak jari tangan kanan tatkala menghantar pada lutut. Wallahu a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kesuat apa?
48. Dah habis-habis kita ni. Sekarang ni pengajaran. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, pengajaran yang ke-16. Ya, 15 atas. Pengajaran yang ke-15, berkata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, bermula agama kamu dan daging kamu dan darah kamu itu, jika baik agama kamu, nescaya baik ialah amal kamu dan daging kamu dan darah kamu. Maka jika binasa agama kamu, nescaya binasa ialah amal kamu dan daging kamu dan darah kamu. Dan jika ada kamu seperti sumbu pelita, yang membakar tu, yang membakar, la'ala sawak, yang membakar, jangan potong buat garisan, buat nombor sikit, tulis yang membakar akan dirinya dan menerang ia akan segala manusia. Bukan segala akan manusia, akan segala manusia. Jadi maksud dalam hadis ini, akidah dan iman itu nombor satu yang perlu kita titik beratkan. Bila akidah kita sah, akidah kita molek, maka amalan kita walaupun sedikit diterima oleh Allah. Akidah kita betul. Kalau akidah rosak, banyak amalan tak jadi apa. Pegangan tu tak betul. Dia comel pegangan. Belajarlah sungguh-sungguh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana di antara ni ada 72 golongan dalam api neraka daripada umat Nabi SAW. Semuanya berbeza dari segi akidah, bukan amalan zahir, akidah. Pegangan-pegangan yang salah. Masalah beriman dengan kitab ada kelencongan, ada tidak betul pegangan beriman dengan Rasul. Masalah qada dan qadar hanyut habis. Dah kalau budak-budak muda ni, tak kenal kitab, tak kenal orang ngajar, nak ambil dua ni pegangan. Padahal mengebang masih beranak, tak jadi apa tu. Tak jadi apa, berat menanam. Sebab itulah orang dulu-dulu sanggup, maknanya pindah pergi duduk kat kampung ada orang alim, takut hanyut. Orang dulu-dulu lening dipindah kat mudah cari makan. Ada beza. Nak duduk kat orang alim, nak dengar, takut hanyut. Bila hanyut, tak padam modal, habis umur saja mencari dunia, neraka sedang menunggu. Hai anak Adam, keluarkan olehmu akan mengasihi dunia daripada hatimu. Perkataan yang cukup ringan disebut pada lidah, tetapi berat kita nak amal. Nak suruh hati kita pasang daripada dunia. Ayo, malaikat orang yang Tuhan pilih, malaikat orang yang bermujahadah sungguh-sungguh, berdoa kepada Allah supaya hatinya tidak lekat perkara dunia. Tidak akan hilang perkara dunia di dalam hati jikalau kita masih mencari-cari akan dunia. Kita jauh ke dunia, tak suruh dunia itu tak masuk dalam hati, mana boleh. Mesti masuk, dan kita kejar kepada dunia. Maka banyak aku tiada aku himpunkan akan kasih akan daku dan kasih akan dunia pada hati yang satu selamanya. Kata Allah, orang yang kasih kepada dunia mustahil ada kasih kepada Allah. Orang yang kasih kepada Allah tidak akan kasih kepada dunia. Dua perkara yang berlawanan, iaitu kasih kepada harta benda dunia, kasih kepada kemegahan, dengan kasih kepada Allah, benda yang jauh langit dan bumi. Katanya ahli lughah, ad-diddani la yajtami'ani. Dua benda yang berlawanan tidak akan bersama sekali-kali. Mana dua yang berlawanan? Kasih kepada dunia, kasih kepada Allah. Tak boleh nak duduk setepat. Tak boleh. Dia berlawan. Dia kena suku. Tak kasih kepada dunia, kasih kepada Allah. Itu saja. Dua-dua nak ubah, tak boleh. Macam sekarang orang cakap mudah, kita ambil dunia dan akhirat sama berat. Boleh timbang ni kalau.